Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, surah Yunus, surah yang ke-10, juzuk yang ke-11. Dalam kuliah yang lalu kita baca sehingga ayat 80 ni, yang mana dalam ayat-ayat yang kita baca itu setelah Nabi Musa berhadapan dengan Firaun, dan Firaun tidak dapat berhujah dengan Nabi Musa ni, sehingga akhirnya dia mencabar Nabi Musa ni dengan memanggil semua ahli sihir yang ada di Mesir untuk berlawan dengan Nabi Musa. Kalau kita tengok dalam surah lain, sebelum peristiwa ni berlaku, dia berlaku dialog ataupun debat antara Firaun ni dengan Nabi Musa pada waktu itu. Iaitulah dalam surah berapa tak ingat tu, tapi panjang juga perdebatan tu, sehingga akhirnya Firaun ni tidak mampu mematahkan hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Firaun ni telah mencabar Nabi Musa ni. Kalau tengok dulu ayat 79, Firaun berkata, wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Dan berkatalah Firaun kepada orang-orangnya, bawalah kamu kepada aku segala ahli sihir yang mahir. Jadi bila mari ni berdepan dengan Nabi Musa AS, dan mereka telah mengemukakan sihir-sihir mereka, tali dan sebagainya. Tapi akhirnya semua itu ditelan oleh tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi seekor ular yang besar. Jadi apabila ahli-ahli sihir ni melihat apa yang berlaku tu, dia sedar bahawa Nabi Musa ni bukan sihir, bukan ahli sihir. Apa yang dibuat Nabi Musa ni bukan ahli sihir. Kerana lepas tukar ataupun ular Nabi Musa ni terleh semua ular-ular ahli sihir tersebut, Nabi Musa ambil balik tukar tu, jadi tukar semula. Dan tali-tali yang disihir oleh ahli sihir tu, yang jadi ular tu, tak ada ilah, tak tahu gimana. Jadi itu menyebabkan demo sedar bahawa ini bukan sihir. Sebab kalau sihir, dia akan ada balik tali-tali ni. Dalam ayat tersebut, hibaluhum, tali-tali yang mereka campak tu macam-macam saiz. Dia tali tu dia akan tukar jadi tali balik. Tapi dalam kes ni tak tahu gimana habis, nyetelah sungguh oleh ular Nabi Musa. Jadi akhirnya mereka beriman kepada Nabi Musa AS. Dan dalam ayat dalam surah lain itu, Firaun murka ataupun marahlah dengan keimanan ahli sihir ini, sehingga mereka ni dihukum bunuh, dihukum sula di pokok tamar, dan dipotong anggotanya secara bersilang atau kadah. Kita kata kadah, gerak tangan kanan, gerak kaki kiri, gerak kaki kiri, gerak tangan kanan, kadah. Dan kemudian di sula ataupun disalib di batai tamar sehingga mereka mati. Kemudian dalam ayat tersebut juga ada doa yang diajarkan oleh Nabi Musa, iaitu ayat 85, yang mana Nabi Musa mengajar kaum dia supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Atau ayat 80 ni itu, wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Di antara doa-doa yang diajar melalui kisah Nabi Musa ni, dan molek bagi kita orang beriman untuk baca doa-doa ni sebagai pelindung kepada diri kita dan juga kaum keluarga kita. Kalau kita baca oleh Quran ni, antara kisah Nabi yang banyak disebut ialah kisah Nabi Musa dengan Bani Israel dan juga dengan Firaun. Dan dalam kisah Nabi Musa ni kau banyak doa-doa ya Tuhan ajar kepada kita melalui cerita ni. Doa-doa antara Nabi yang banyak disebut doa dia oleh Tuhan lah Nabi Musa lah. Waktu dia lari ke Madian, waktu dia berjalan sore-sore, lepas tu dalam keadaan dia berhadapan dengan Firaun. Jadi antara doa-doa yang baik untuk kita hafal dan kita amal. Kemudian kita sambung malam ni ayat 87. Ayat 87 ni sambungnya daripada peristiwa yang lepas, iaitu setelah berlakunya pertemuan ataupun perlawanan antara Nabi Musa dengan ahli sihir tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Musa
untuk menumpukan kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang lepas pada ni berlaku tekene yang kuat daripada Firaun ke atas Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia. Mereka ditekan, ditindas semakin kuat lagi oleh Firaun. Jadi sesuai dengan keadaan ini Allah SWT memerintahkan dalam ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia kata wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Dan setelah itu, setelah peristiwa pertemuan dengan Firaun itu berlaku, Tuhan kata kami wahyukan ataupun kami wahyukan kepada Nabi Musa serta saudaranya Nabi Harun, hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu, dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Firaun dan kaumnya. Jadi lepas peristiwa itu, untuk menghadapi tekanan pada Firaun, Tuhan perintah supaya Nabi Musa dengan Bani Israel ini buat rumah biar molek. Dulu demo ni ada rumah, tapi kerana demo ni miskin, jadi rumah dia lebih kurang. Lebih kurang. Jadi dalam kes ni Tuhan suruh buat molek sikit, dan hendaklah mereka ni beribadat dalam rumah. Disebut di sini, jadikan rumah mereka ni sebagai kiblah. Kiblah ni maksudnya tempat semaya, beribadat dalam rumah, berdoa. Ada satu riwayat dia sebut supaya mereka menambahkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rumah ni tempat berlindung, tempat berlindung, tempat beribadat, tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan royak tunggulah berita gembira, iaitu berita yang mana kaum Bani Israel ini akan diselamatkan daripada kezaliman Firaun. Seterusnya, ayat seterusnya Tuhan kata wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwala fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Dan Nabi Musa pula merayu dengan berkata, bila Tuhan arah lagu ni, dan Nabi Musa tahu tekanan-tekanan yang dia akan hadapi ini berat, lalu dia berkata kepada Allah dengan doa dia, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan ketua-ketua kaumnya barang-barang perhiasan dan harta benda yang mewah dalam kehidupan dunia ini. Wahai Tuhan kami, kemewahan yang engkau berikan kepada mereka akibatnya menyesatkan mereka dari jalanmu disebabkan kekufuran mereka. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan materikanlah hati mereka sehingga menjadi keras membatu. Maka dengan itu mereka tidak akan dapat beriman sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi sakitnya. Jadi bila dihadapi tekanan ini doa Nabi Musa. Doanya pertama dia royak, wahai Tuhan, memberi harta benda yang banyak pada Firaun dan pengikut dia. Ini khusus pada orang Kibti. Pengikut Firaun ni orang Kibti. Masa tu dia bertemu antara Kibti dengan Bani Israel. Dia ada dua kelompok yang besar pada waktu itu. Jadi kata Nabi Musa, kerana demo ni harta banyak ke apa, menyebabkan mereka ni lupa diri. Lupa diri dan tidak tunduk kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan menyesatkan orang lain. Bila ada harta banyak, kita baca oleh kisah Firaun ni, dia ada dua lagi tokoh yang besar, iaitu pertama ialah Haman dan Qarun. Haman inilah Perdana Menteri, kalau bahasa kita ni Perdana Menteri Firaun pada waktu itu. Kuasa dia besar di Mesir selepas pada Firaun. Yang kedua ialah Qarun. Qarun ni orang kaya. Saya sebut dulu sebagai, kalau kita guna bahasa kita ni, orang korporat lah. Pada waktu hartanya banyak sehingga kunci khazanah ataupun kunci stor harta, tempat dia simpan harta ni terpaksa dipikul oleh 10 orang lelaki yang perkasa. 10 orang kena pikul anak koci dia. Berat tak berat, dan banyaknya anak koci tu. Nak ayat kayanya Firaun. Qarun ini. Jadi sebab akhirnya Qarun ni kita baca dalam sejarah dihancur, dimusnahkan oleh Tuhan dengan tenggelam dalam bumi dengan harta-harta dia. Sebab tu di Mesir hari ni ada dipanggil tasik Qarun. Kata kita pergi di Mesir, satu bandar bernama Fayum. Fayum ni saya pun tak pernah sapa situ. Jauh juga daripada Kahirah. Jadi di Fayum ini dia panggil ada tasik Qarun, dan ada istana peninggalan Qarun, mengikut cerita orang lah. Jadi Qarun dengan harta benda ni Tuhan tenggelam dalam tanah, habis ganak semua sekali. Jadi tiga ni
tiga tokoh yang besar dalam Firaun ni ialah Firaun tu sendiri, Haman dan juga Qarun. Jadi orang-orang ini kerana dia harta banyak, mereka hidup lupa diri dan menyesatkan manusia lain. Jadi kerana tu kata Nabi Musa, Rabbana tumis ala amwalihim, wahai Tuhan musnahkanlah harta benda mereka ni. Nabi Musa minta supaya Tuhan beracun. Boleh jadi kesal doa ni lah, akhirnya Tuhan musnahkan Qarun. Musnahkan Qarun tergelerai dengan Firaun dalam peristiwa yang kita baca lepas ni. Dan Nabi Musa kata wasydud ala qulubihim, kocilah hati mereka ni sebab demon ni tak beremeh dah. Jadi biar Tuhan kata teri bahasa kita peteri, mana kita orang putih kata sil, sini kita kata peteri lah. Teri ni mati hati tu supaya demon ni tidak akan berimeh kepada Allah SWT dan melihat azab yang pedih yang akan berlaku. Ni antara doa Nabi Musa dalam ayat 8 ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas Nabi Musa berdoa ni, ayat 89 Tuhan jawab, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Sebab dalam riwayat tu waktu Nabi Musa berdoa ni, Nabi Harun duduk tepi dia. Sebab tu Tuhan kata doa kedua-dua kamu. Jadi waktu Nabi Musa duk baca doa ni, minta doa, Nabi Harun ada tepi dia dan Nabi Harun mengaminkan doa tu. Nabi Musa baca, Nabi Harun kata amin. Baca amin. Jadi sebab tu dalam ayat ni Tuhan kata aku telah kabulkan atau terima doa kamu berdua. Sebab dua orang tu. Takut kita timbul persoalan dalam ayat 88 tu disebut Nabi Musa seorang, tiba-tiba ayat 89 dua orang. Sebenarnya dalam tafsir disebut kerana pada waktu tu Nabi Harun ada bersama-sama dengan Nabi Musa dan mengaminkan doa tersebut. Jadi Tuhan kata sesungguhnya telah dikabulkan doa kamu berdua. Oleh itu hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya. Dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Jadi doamu ni aku terima dah. Maka hendaklah kamu istiqamah. Beristiqamah di atas jalan yang benar. Iaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istiqamah ni benda penting. Sebab tu Tuhan pesan ke Nabi pun, Tuhan pesan ni dalam kisah ni Tuhan pesan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun, fastaqima, hendaklah kamu berdua beristiqamah, tetaplah di atas jalan yang benar ni, iaitu jalan agama. Dalam kisah Nabi Muhammad dalam surah Hud tu dia kata fastaqim kama umirta. Hak ni kita akan jumpa lepas ni. Lepas surah Yunus ni surah Hud. Antaranya perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fastaqim, hendaklah kamu Muhammad beristiqamah. Fastaqim kama umirta, beristiqamah seperti mana kamu diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Nabi pun Tuhan perintah supaya beristiqamah. Kerana istiqamah ni amat penting. Istiqamah ni mana duduk atas jalan betul. Duduk atas jalan betul sokmo-sokmo, bukan cerelu-cerelu sekali lagu tu sekali lagu, tapi duduk atas jalan betul sokmo. Jalan agama. Kalau kita lah ingat atas dasar Quran dan sunnah Nabi. Itu dikatakan istiqamah. Dan saya pernah sebut dulu kalau kita baca dalam perbincangan tasawuf, ulama tasawuf menyebut istiqamah ni benda besar. Dan istiqamah ni lebih penting dalam perjalanan ahli tasawuf lebih daripada keramat. Setengah orang dia nampak keramat tu hebat, boleh jalan atas air, boleh terbang di udara, boleh gitu, boleh gini, tu hebat. Tapi ulama tasawuf sendiri tidak anggap benda tu hebat. Kalau kita baca dalam tulisan ni, setengah ulama tasawuf ya, jalan atas air ni dia kata tidak hebat sebab ikan boleh hidup dalam air. Kita setakat jalan, ikan ni hidup dalam air, tak ada apa-apa pun. Terbang di udara pun tidak hebat sebab burung pun duduk di udara terbang semua, tak ada apa satu. Jadi bagi orang tasawuf, orang sufi yang sebenar, dia tidak rasa benda tu hebat. Kita orang awam lah, oh bisa boleh jalan atas air, boleh terbang di udara. Tapi bagi orang sufi betul, ahli tasawuf, tak ada satu bagi dia. Bagi dia keramat yang sebenarnya ialah bila kita boleh beristiqamah, kita kekal dalam amalan agama dengan tidak berubah. Sebab tu disebut dalam kitab tu al-istiqamah fauqal karamah. Istiqamah tu mengatasi keramat lagi. Kita orang awam cari keramat, cari kelebihan-kelebihan. Orang tasawuf, ahli sufi mencari istiqamah. Istiqamah ni mana tetaplah. Kalau kita contohnya semai Jumaat, kita buat semua mai Jumaat, tak tinggal, tidak kata tika tua ada ya, ataupun tika malu ke tu email, ataupun tika rajin pergi semai Jumaat.
Quran pula gitu kalau kita baca semua. Ada orang tak ada orang ke apa-apa sibuk kau kita luarkan masa baca. Kalau kita sembahyang sunat sama-sama. Tidak tinggal walaupun tidak banyak. Itu dikatakan istiqomah. Nak istiqomah tu payah. Kita orang Melayu ni pasti musing. Kita buat apa-apa pun musing. Termasuk ambo lah juga. Boleh puasa gak sungguh baca Quran. Sekali khotel, 2 kali setengah, 3 kali khotel. Lepas boleh puasa gak. Pakai tak tahu mana. Tak baca, tak gapo. Semaya tahajud lah gitu kok. Boleh puasa gak. Boleh tunggu nak nyawa, semaya tahajud. Habis boleh puasa, tak ada. Boleh puasa ni penuh masjid, jemaah tarawih, jemaah 5 waktu. Habis boleh puasa, tak ada. Tinggal tu email kan, tu bila. Jadi situ tidak istiqamahnya kita. Boleh puasa ni kan, sedekah situ, sedekah sini. Habis boleh puasa, kupik bangang. Tak sedekah, tak apa. Bermusing. Amal kita ni amal yang bermusing. Jadi hak ni hak tidak sepatutnya. Jadi sebab itulah kita kena usaha. Hamba sendiri tuan-tuan dan puan-puan, kita usaha biar kita ni beristiqamah dalam amal kebajikan kita. Walaupun sikit, tak apa tapi buat seumur. Daripada buat banyak sekaligus lepas tu raih tak tahu mana. Bawa ni kan masa PKP hak ketak ni kan. Oh baca Quran semai semua. Oh berzikir banyak. Lepas PKP ni kan kalut dengan maiding dah. Kalut nak pergi iyong, kalut pun lain dah banyak kita. Jadi balik pada cerita kita, jadi setara Musa dengan Harun ini pun Tuhan kata fastaqima. Hendaklah kamu tetap menjalankan perintahku seterusnya dan janganlah kamu menurut jalan orang-orang yang tidak mengetahui peraturan janjiku. Seterusnya ayat 90 ni. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fatba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa aduwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Firaun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman dan pencerobohan. Sehingga apabila Firaun hampir tenggelam, berkatalah ia, pada saat ia genting itu, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah. Jadi itu hai mereka dalam surah lain panjang. Dalam ini selepas berlaku Nabi Musa ni lepas berlawan dengan ahli sihir Firaun, dia menumpukan untuk beribadat. Kaum Bani Israel ini di rumah-rumah, ada setengah riwayat menyebut keadaan ini berlaku selama 40 tahun. Ada disebut 40 tahun barulah berlaku pula peristiwa apa ni, Nabi Musa ni bawa Bani Israel ni keluar. Tapi waktu tak penting lah berapa lama tu. Tapi selepas daripada peristiwa ni, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa ni membawa Bani Israel ni tubik daripada Mesir. Dia nak tubik sebab duduk di Mesir ni ditekan oleh Firaun, dizalimi, dianiaya, nak amal agama pun tak boleh. Akhirnya Tuhan perintah Nabi Musa ini bawa Bani Israel ni tubik. Ada peristiwa, ada riwayat menyebut Nabi Musa pergi jumpa dengan Firaun. Dia bertemu dengan Firaun, dia kata oleh kerana kamu ni tekan puak-puak kita ni nak ibadat tak boleh, nak gapo tak boleh, jadi aku minta izin supaya kamu lepaskan aku bawa demo ni tubik daripada Mesir. Tubik daripada Mesir. Tapi Firaun tak setuju. Firaun tak benar ni pasal dia nak tekan lah. Yang kedua kita tengok dari segi, kalau kita baca dalam cerita dalam sejarah tu, Bani Israel ni merupakan buruh-buruh, pekerja-pekerja di Mesir. Kalau tak ada demo ni tak ada tenaga kerja di Mesir ni. Jadi menyebabkan akan berlaku kejatuhan ekonomi, masalah ekonomi di Mesir. Jadi Firaun takut. Dia buat ni tubik ni, kerja ni siapa dia nak buat kerja go ni, jadi go ni. Jadi sebab tu dia tak benar. Jadi bila tak benar ni, akhirnya Nabi Musa meracak untuk bawa mereka ni keluar. Dan Nabi Musa racak bawa ni tengah malam. Dia bisik kepada orang dia ni, racangnya dia ialah tengah malam. Tengah malam dekat dengan dini hari, mereka ni supaya tubik semua dan menuju ke Laut Merah. Benda ni diracak secara sulit. Tapi bila gerak ramai. Katanya hak tubik sekali Nabi Musa ni 900,000 Bani Israel. Dalam Bible tu, mau duk rujuk tengok tu, dalam Bible dicatat 900,000 semua sekali. Hak tubik dengan Nabi Musa. Kat 900,000 ni gagah habis lah. Hak tubik dengan orang ni gerak.
Jadi bila gerok ni, Firaun tahu. Firaun tahu dah dia hamba. Dia hamba ni hak itu saya kata ni. Bawa pergi, kita panjang cerita sini. Jadi bawa pergi tu, pergi siapa ke tepi Laut Merah. The Red Sea, dalam buku Inggeris itu sebut Red Sea, Laut Merah ataupun Red Sea lah. Ada setengah sebut Sea of Reed, tapi hak sahihnya Red Sea, Laut Merah. Laut Merah lah ni pun ada lagi Laut Merah kan. Kalau kita tengok dalam peta tu. Jadi siapa situ tu penuh semua sekali 900,000, barulah siapa tentera Firaun. Sudah molek siapa dengan kereta kuda, dengan berapa askar dia penuh. Ratus ribu juga nak berlawan dengan 900,000 ni. Nak lawan ni, jadi dalam keadaan itulah tak tahu nak ke mana dah lah. Moga nak pergi laut, nak undur ni askar belakang. Demo ni moga orang kampung tu bik dengan lagu tu. Dalam keadaan itulah Tuhan arahkan Nabi Musa ni supaya mencampakkan tukar dia. Dalam surah yang lain, kalau kita baca dalam surah lain, Tuhan sebut tu. Saya kata campakkan olehmu wahai Musa. Apa dah ada satu ayat tu dia kata fadrib bi asakal bahar. Pukul lah. Ada satu tu disebut campak tapi disebut pukul. Pukul ni makna kita pergi dekat katok atas air. Katok atas air itu tiba-tiba laut tu jadi berlorong. Kalau kita tengok filem tu, dalam filem tu dia tunjuk walaupun ialah filem tapi kita boleh nampak gambarnya. Bila pun dia katok saja tu laut tu bergelulung terbuka jadi lorong. Lorong ni ada 12 lorong. Lorong pula bukan lorong biasa macam highway luah. Meluah dia tu semacam highway luah. Moga nak muak ni. Apa ni Bani Israel dia ada 12 kan, 12 kabilah. Anak cucu Nabi Yakub ni dia ada 12 semua sekali. Jadi terbelah 12 lorong. 12 lorong. Jadi setiap suku ni masuk lorong masing-masing. Dipimpin oleh ketua dia masing-masing. Kat laut tu luah Laut Merah tu kalau kita tengok dalam peta tu pun luah. Jadi nak nyapa ke sana ni lambat juga. Masuk masa itulah Firaun bila tengok demo ni boleh jalan molek ni atas air tu, dia jadi kalau dalam filem tu dia buat global gitu. Global air laut duk kiri kanan. Jadi bola jadi lorong luah. Jadi bila nampak dia musuh askar dia masuk attack. Turut attack. Firaun hamba askar dia suruh turut. Jadi demo ni akhirnya naik sebelah sana. Askar Firaun ni duduk tengah laut lagi, tak ada lepas. Pada waktu itulah dengan takdir Tuhan, air laut tu katuk balik. Buka lorong tu jadi lembek balik. Ada setengah riwayat sebut dia macam tanah. Dia jalan tu kerah macam tanah. Tapi bila tentera Firaun ni duduk tengah-tengah, pengikut Nabi Musa lepas dah naik sebelah sana, kerah tanah, kerah sebelah tanah tiba-tiba jadi cair mula. Jadi cair tu tergelar belakang tu, kelai kabut habis sehingga akhirnya mati belakang. Ada riwayat sebut semuanya mati. Cuma mau tak jumpa berapa jumlah tentera Firaun, tapi ratus ribu jugalah. Ratus ribu tergelar habis, mati lemah. Termasuk kuda, orang apa kereta kuda dan termasuklah Firaun. Dan bila Firaun ni lemah, dia baru sedar rupanya bukan main-main hak Nabi Musa. Ni dalam ayat ni kata qala hatta iza adrakahul gharaku, pada saat yang genting itu dia pun kata amantu, aku percaya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Baru dia mengaku. Bila dia mengaku lagu ni ada satu riwayat sebut kalau kita baca dalam tafsir, bila Jibril dengar dia mengaku ni, Jibril ambil seluk tanah, kalau kita guna bahasa mudah seluk tanah duk patak laut. Dia ambil tanah kepala, sumak dalam mulut Firaun. Takut dia kawin tu minta ampun dengan Tuhan. Ada satu riwayat sebut. Jadi dia ambil, dia sumak dalam mulut. Engkau kawin ni ngaku dah, aku berimeh dah dengan Tuhan. Jadi dia takut Firaun ni minta rahmat, minta selamat, jadi dia sumak cepat-cepat dalam mulut Firaun. Ada satu riwayat lah. Kalau kita baca dalam tafsir, dia sumak apa ni? Tinus sawat, dia panggil tinus, sama terjemah seluk. Kalau semudah kita faham, kapung kan seluk hok itai tu, buh dalam mulut tu pakai seluk dengan begitu Firaun, akhirnya mati lemah dalam air tersebut. Jadi bila Firaun sebut lagu ni, itu Tuhan jawab dalam ayat 91, dia kata al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Allah berfirman, adakah sekarang baru engkau beriman, padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur durhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Jadi Tuhan kata hari ni bila mu lemah dah, tak tahu nak buat guano, baru mu berimeh. Sebelum ni mu agak. Jadi Tuhan tak terima lah kalau kita faham daripada perkataan ni, mana iman Firaun ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata al-ana, hari ni baru. Baru nak berimeh. Kalau kita kecek kat orang baru nak berimeh. Jadi selama ni aku tunjuk macam-macam dah. Harta darah, harta kutu, harta nyamuk, harta gotu, harta katok macam-macam. Tapi mung tidak tersebut tak berimeh juga. Dalam Quran sebut kan tis'a ayatin bayyinat. Kalau dalam Bible dia sebut ada 10. Dalam Quran ada sebut 9. Tapi dalam Bible dia sebut 10. Ujian Tuhan ataupun bencana yang Tuhan hantar kepada Firaun ni dan kaum dia pada waktu itu. Jadi semua ni kamu tak boleh berimeh. Tiba-tiba hari ni bila lemah tu nak mati barulah nak berimeh. Jadi Sayyidina ayat iman ni pada saat nyawa nak hilang ni, taubat ni Tuhan tak terima. Kalau dalam bahasa kita taubatlah. Taubat ni dalam satu hadis Nabi kata taubat orang beriman ni Tuhan akan terima. Malam yugharghir, selagi tidak siapa nyawa duk lekung. Kita ni Tuhan beri peluang kerana kita manusia ni banyak dosa. Kelemahan kita, nafsu dan sebagainya. Tapi Tuhan ni sayang kita, dia perlu kita taubat. Kalau kita taubat sungguh, yang disebut dalam Quran sebagai taubatan nasuha, taubat yang benar, Tuhan akan ampunkan dosa kita, Tuhan akan bersihkan kita daripada dosa kita. Tapi syaratnya Nabi kata dalam hadis, ayat tu dihurai dalam hadis, Nabi kata malam yugharghir, selagi nyawa tidak duduk di lekung. Jadi dalam kisah Firaun ni nyawa duk lekung tu, baru taubat, baru nak berimeh. Sebab tu Tuhan tak terima. Jadi kita orang berimeh hari ni pun jangan tunggu kita sakit nak mati dah baru taubat. Jangan tunggu bila kita tak boleh buat gapo dah baru kita taubat. Seboleh-boleh taubat ni segera. Buat silap saja kita terus minta ampun dengan Tuhan. Jangan tunggu lah muda lagi nanti tua. Dia ingat muda tak mati. Muda ni pun belum tentu panjang umur. Sebab tu orang tua dulu buat contoh kita ni supaya nyo lah. Sebab tu orang tua antara sebab apa dia tanam nyo tepi rumah ni ramai dulu tu boleh anak seorang dia tanam pokok nyo. Tu amalan zaman dulu. Boleh anak seorang tanam pokok nyo keliling rumah. Nombor satu sekali pokok nyo ni buat tanda. Sebab tu orang tua dulu kalau kita baca dalam tulis dalam buku dia sebut bila orang tanya pak cik berapa umur ni sama tua dengan pokok nyo ni. Masa tu kan mana ada IC ke apa. Sama tua dengan pokoknya ni. Tak nak suka lagu mana. Tapi itulah pedoman dia. Mana sebab ayah dia tanam pokoknya tu waktu dia beranak. Hari ni beranak, hari tu ayah dia tanam. Jadi dia kata rumah aku pokoknya ni. Itu antara sebab orang Melayu tanam pokoknya. Yang kedua pokoknya ni banyak pedoh. Banyak pedoh kan. Boleh buat gula, boleh buat bubur, boleh gapo. Banyak antara pokok yang banyak manfaatnya pokoknya, pokok kelapa. Pokok kelapa. Lepas tu hak paling bersih secara falsafahnya kata ulama ialah pokoknya ni dia peringatan kepada manusia. Kita tengok pokoknya tak nanti hak tua luruh. Tak nanti kering. Kadang-kadang gapo tu panggil kecil. Gapo dah hak buah hak kecil-kecil lagi tu. Gapo istilah dia? Luruh dah. Tak ada nanti hak tua luruh. Hak tua kau kering tu memang luruh dah. Tapi hak kecil kadang-kadang luruh dah. Satu tu luruh dah nak royak tak nanti tua. Jadi satu peringatan kepada kita manusia jangan bertangguh dalam hidup ni untuk buat benda yang baik. Ada peluang saja buatlah benda molek, jangan tunggu kita tua. Sebab kita tak tahu kita dek ke duk dengan tua. Tak dek dengan tua takut luruh supaya buahnya tadi. Duk tengah putih lagi kecil lagi luruh dah. Jadi situlah antara bapa kata apa ni orang-orang cerdik lah kita panggil ya, orang-orang yang bijaksana. Antara faktor apa rumah orang Melayu ni dia tanam pokoknya. Lah ni ya, kita tak tanam pokoknya, kita tanam pokok bunga. Kita tak tanam pokok bunga penuh keliling bunga. Nak makan tak boleh, tak ada makan ni nak makan pakai dia berebut dengan kambing.
jadi duk tengok saja. Jadi dia ni tak tanya lado ke apa kita tanya dah. Tak apalah, baik. Balik pada cerita kita. Jadi nak ayatnya dalam hadis tersebut, sebab tu jangan kita tunggu hamba sendiri tuan-tuan. Jangan kita tunggu kita tua, bila kita buat silap kita sedar, minta ampun cepat-cepat pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya ampun kita terima. Lepas tu yang keluar dari huraian, taubat manusia ni tadi bila nyawa sampai lekung. So lagi ialah kata Nabi dalam hadis yang lain, taubat ni terima kecuali apabila matahari naik daripada sebelah barat. Lo ni matahari ni naik pada sebelah timur. Matahari naik, orang kata mari naik mari pada Jepun. Sebab tu Jepun ni disebut negara matahari terbit. Kerana matahari ni naik kot Jepun. Memang kalau kita tengok pun Jepun lah hujung sekalinya. Kalau kita tengok dalam peta ni, jadi tari ni naik kot dia. Sebab tu dipanggil negara matahari terbit. Dan sebab tu lambai Jepun ni tari bola berdera negara dia. Tapi akhir zaman ni akan berlaku dekat kiamat. Antara tanda besar kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah matahari akan naik daripada barat. Tu naik, itu antara tanda besar kiamat. Jadi kata Nabi, jangan tunggu matahari naik daripada barat baru kita ni nak bertobat. Tadi jangan tunggu sampai nak mati. Tapi mungkin kita masa tu muda lagi. Kita segar lagi, tak sakit. Kerana kita cukup jaga makan, exercise ke apa. Tapi dia matahari naik daripada barat, masa tu taubat manusia ni tidak akan diterima. Itu antara dua benda yang disebut untuk kita. Ini sebagai kaitan dengan kisah Firaun. Kisah Firaun yang bertobat bila dia nak mati. Kemudian bila Tuhan kata lagu tu ayat 92 Tuhan ayat fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami biarkan engkau wahai Firaun terlepas dengan badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan oleh laut untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu supaya mereka mengambil iktibar. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi Firaun ni bila dia tergelar dalam air, pengikut-pengikut dia, askar-askar dia tu gelar belakang tak timbul. Dengan kereta kuda ke apa tak timbul, pakai air patak laut. Tapi Firaun ni tubuh dia ni Tuhan hantar ke darat. Kalau kita baca dalam tafsir juga dalam sejarah ni, tubuh dia ni Tuhan hantar duk patah. Orang jumpa mayat Firaun ni di tepi patah. Dengan pakaian dia ke apa semua mati. Mati kerana lemah. Mati kerana lemah. Orang lain tak jumpa seorang abu mayat. Sebab apa Tuhan kata dalam ayat ni, aku selamatkan tubuhmu pada hari ni. Maknanya mu ni tidak tergelar sepuluh ramai-ramai. Mu mati aku atas darat berapa? Litakuna liman khalfaka ayatan. Supaya tubuhmu, mayatmu ni menjadi tanda kepada orang kedia. Orang mai kedia esok bila dia tengok ni mu ni ada, inilah bukti peristiwa ni berlaku. Sebab peristiwa ni peristiwa besar. Ada setengah orang mempertikaikan berlaku sungguh kodok ni, bukan di kalangan orang Kristian. Dalam Bible ada disebut kisah ni. Kalau kita merujuk Bible, dalam Old Testament tu dipanggil the Exodus. Dia dalam Bible ni dia ada surah-surah begitu juga. Surah Baqarah dia ni ada surah yang pertama dia panggil surah The Book of Genesis, kitab kejadian. Asal-usulan ni berlaku lagu mana Tuhan cipta Nabi Adam, langit, bumi, itu dia panggil The Book of Genesis. Surah yang kedua ni kalau guna surah lah nak kita mudah faham. The Book of Exodus. E-X-O-D-U-S. Exodus. Exodus ni lah orang Bani Israel tubik ramai-ramai daripada Mesir menyelamatkan diri. Itu dah ada satu surah mencerita. Jadi peristiwa ni ada setengah orang pertikaian sungguh kalau tak berlaku Exodus ni masa tu. Ni di kalangan orang pengkaji lah, orang barat. Jadi Tuhan kata aku buat tubik tubuhmu ni supaya menjadi tanda. Esok tubuhmu ni orang akan tengok. Orang tengok ada sungguh. Cuma kalau kita baca dalam tulisan di kalangan orang Kristian, Yahudi ni, demo tak boleh nentu Firaun mana hak berlaku zaman Nabi Musa. Sebab Firaun ni macam mau sebut dulu gelareh. Kalau kita apa ni kalau kita orang Islam, orang Melayu Islam ni kita panggil yang di-Pertuan Agong. Yang Pertuan Agong ni dia gili 5 tahun sekali. Jadi di Mesir raja dia ni dipanggil Farao atau Firaun dalam bahasa Arab.
Jadi Firaun ni macam-macam nama. Macam-macam nama. Kalau kita tengok dalam filem, ada 3 filem orang putih buat ni tentang kisah ni. Pertama The Ten Commandments. Ni cerita lama dulu. Ten Commandments ni apa pun tengok cerita tu waktu di universiti. Yang ada 10 perintah Tuhan. Waktu Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, dia terima 10 perintah Tuhan. The Ten Commandments. Yang kedua ialah The Prince of Egypt. Nama filem The Prince of Egypt, anak raja Mesir. Ni kisah Nabi Musa dengan Firaun juga. Hak baru sekali ialah The Exodus. Nama filem tu The Exodus, Gods and Kings. Nama filem tu. Cerita Exodus ni kemudian dewa-dewa dan juga raja-raja. Ada 3 cerita. Jadi dalam 3 cerita ni Firaun yang sezaman dengan Nabi Musa ni dia sebut Ramses. Ramses ni kalau kita pergi Mesir, kalau pergi Mesir ada satu kawasan tu dia panggil Ramses. Kalau kita agak macam nak kata apa, dataran merdeka ke. Jadi di Mesir tu, di Kairah ada satu kawasan dia panggil Ramses. Ramses ni merujuk kepada raja Firaun tu lah. Firaun tu situ tempat stesen bah lah, tempat kapal. Ramses ni antara kawasan yang paling sibuk di Kairah. Jadi dalam cerita tu waktu, tapi beberapa orang pengkaji dia tidak setuju. Dia kata sebenarnya kalau baca dalam sejarah bukan Ramses. Dia ni ada pandangan 2-3. Antaranya pandangan mengatakan seorang raja Firaun yang bernama Neferhotep. Namanya Neferhotep. Ada yang mengatakan raja ni ialah Amenhotep yang ketiga. Jadi waktu kita secaralah, Quran pun tak sebut nama bila, dan di kalangan pengkaji barat pun dia tak boleh buat keputusan, tak ada persetujuan. Masing-masing ada teori masing-masing. Kalau tuan-tuan rajin belik baca dalam ni mudah kat dalam Google lah. Tapi dia ada buku-buku yang ditulis. Kalau kita baca ni tentang Bible pun tak ada pandangan yang muktamad. Waktu tak apa, kita tak usah cerita. Tapi nak royak, Tuhan royak ke kita, tubuh Firaun yang menetai Nabi Musa ni, yang mati tergelar ni, aku akan naik darat supaya litakuna liman khalfaka ayatan, supaya menjadi tanda bukti betulnya peristiwa ni bagi orang hak mari kemudian. Sebab Tuhan kata kebanyakan manusia ni lalai dari memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kamu. Bawah ni dia sebut demikianlah kesudahan Firaun yang menderhaka kepada Allah Ta'ala, dibinasakan di tengah-tengah laut dengan hinanya. Semasa ia hampir tenggelam, barulah ia menyatakan imannya setelah ia berputus asa dari mendapat sebarang bantuan untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi imannya itu sudah terlambat dan tidak berguna lagi. Iktibar yang boleh diambil dari kisah kesudahan Firaun ini ialah orang-orang yang berada dalam maksiat dan segala perbuatan dosa, janganlah menangguhkan taubat dan amalan baiknya ke saat yang akhir. Saat yang akhir itu bukan saja tidak diketahui datangnya, tetapi juga kalau bertaubat pun tidak berguna lagi. Ini peringatanlah kepada kita semua. Tamu bila kita masuk umur 60, Pambo ni masuk 60 dah. Jadi ulama kata orang yang umur 60 ni kena usahalah supaya tidak buat maksiat. Kena perbanyakkan amal-amal. Sebab start 60 ni kita ni tunggu masa yang berlaku. Sebelum 50 tak apa lagi kita kata. Tapi orang yang bila masuk 60 ni, dia sebenarnya korkat tu. Sebab Nabi ni Tuhan ambil dia waktu usia 63 tahun. Jadi bila kita ni masuk umur 60, kena beringat benar kita ni. Tak boleh tebing lagi nak buat benda-benda tak molek. Tinggallah benda-benda tak molek. Carilah usaha supaya kita boleh buat benda yang baik. Paling kurang pun tak boleh buat amal yang soleh, jangan buat amal yang jahat. Kata ulama, kita tidak buat amal yang jahat tu pun baik dah daripada kita buat amal yang soleh. Kalau boleh buat amal soleh, lagi molek. Tapi ada orang boleh jadi nak buat amal soleh tak boleh. Nak tambah-tambah ibadat kau banyak tak boleh. Nak sedekah piti tak ada. Nak semaya sunat banyak, gauk. Gauk, buasi. Jadi banyak masalah. Nak puasa tak cekak dah. Jadi usahalah supaya jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Kita pakat kurang. Sebab kita ni dekat. Bila start 60 tu, mana masuk dah tu. Masuk kawasan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tu hari lebih, alhamdulillah. Tapi kena bersedia. Jadi itu penting. Kemudian seterusnya, lepas pada tu ayat ni sambung lagi 93 tu yang kata walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin
wa razaqnahum minat thayyibati famakhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya kami telah menempatkan Bani Israel di negeri yang baik sesudah kami binasakan Fir'aun, dan kami mengurniakan mereka dengan benda-benda yang baik, maka mereka tidak berselisihan mengenai Nabi Muhammad, melainkan setelah datang kepada mereka pengetahuan dari bukti-bukti yang nyata. Sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Lepas pada selamat daripada ini Tuhan beri nikmat kepada Bani Israel. Nikmat kepada Bani Israel iaitulah mereka ni, tapi kalau kita baca dalam peristiwa tu lepas pada naik tu, mereka ini berjalan dengan Nabi Musa. Panjang cerita dia kalau kita baca dalam tafsir, dalam sejarah. Berjalan Nabi Musa, dan jalan Nabi Musa ni Tuhan tolong Bani Israel ni beri makan ni. Dia ni mengembara. Enggak masa tu pada pasir kan. Mengembara daripada pasir, tak tahu nak pergi mana. Tapi Tuhan jaga dia ni dengan Tuhan menurunkan makanan al-manna was-salwa. Al-man dan as-salwa. Man dan salwa ni Tuhan beri makan ni pada Bani Israel. Salwa ni burung. Burung ni jinuk turun duduk atas rupuk. Orang igak pun tak lari. Jadi boleh makan lagi burung setiap hari. Yang kedua al-man. Man ni katanya ialah sejenis kita nak ayat lagu mana. Tapi benda ni dia pagi-pagi dia ada atas rupuk. Dia ada atas rupuk. Jadi orang pergi kutik ya. Kutik tu makan dengan gitu, sedap. Sedap manisnya serupa dengan madu, sedap alman. Ada setengah kata macam apa kita nak oyak. Pasal tak benda tu tak ada tempat kita. Tapi kalau tengok dia dua ni ya Tuhan bagi. Tuhan buat burung ni jinuk boleh higak makan burung, dan kemudian makan man wasalwa. Tapi Bani Israel ni bahasa jenis orang kata warna tidak syukur nikmat. Tuhan wi mudah lagu tu makan ni, tapi dia komplain pada Nabi Musa. Puah we dia kata. Tiap-tiap hari nak makan mogoni dia kata. Tu dia komplain. Padahal makan ni Tuhan beri tu makan ni istimewa dah. Tuhan atas khusus. Dalam itu ada cukup dengan vitamin, dengan protein, dengan cukup keperluan hidup tubuh badan manusia. Makan ni yang sihat. Tapi dia tak boleh terima. Akhirnya dia kata tak boleh kau minta dengan Tuhanmu. Awak mari ke apa dia? Lada ke, bawel ke, apa kacang-kacang ke, mana nak bagi lagu tu, bagi hak khoteh-khoteh. Tak, dia kata puas dah duk makan tiap-tiap hari. Itu dalam surah Baqarah dulu kan kita baca tu. Waktu turunlah dia kata apa ni kepada kita ni, apa ni minal ardi min baqliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta bagi-bagi tu bawel, kacang, benda-benda hak jenis khoteh-khoteh. Sehingga Nabi Musa terkejut. Tuhan beri hak istimewa, hak sedap, tiba-tiba dia minta bagi hak bawel ni busuk mulut. Makan bawel, kacang kembung. Makan kacang banyak-banyak. Lalu Nabi Musa kata atas tabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Mu nak tukar kau bagi hak molek hak Tuhan beri kau mu ni, nak ambil bagi hak tak molek. Hak Tuhan beri ni hak istimewa dah. Makan ni kesihatan yang sesuai dengan keperluan tubuh, tiba-tiba mungkin minta bagi khoteh. Tu apa ni Tuhan, apa ni Nabi Musa tegur. Lalu dia kerah juga nak juga Nabi Musa kata mungkin masuklah. Dimasuk betul ada bandar, ada satu bandar tu orang gede bes saja dalam bandar. Dia dalam surah Baqarah dulu kan kita baca. Lalu Nabi Musa kata kalau mu nak juga jenis hak mu minta tu bawel, sayur apa semua mungkin masuk dalam bandar. Mungkin masuk dalam bandar tu cari situ. Tak ada ni tahu dah bandar tu orang gede bes saja duduk situ. Tak berani masuk. Tak berani nak masuk. Kau tak berani masuk. Dia kata mung lagi Musa pergi dengan Tuhan mung pergi perang. Lawan apa-apa tu kita tunggu benar mung tak kita pergi ambil makan ni. Dah gila tu perangai Bani Israel ni. Izhab anta wa rabbuka faqatila hahuna. Inna faqatila inna hahuna qaidu. Dalam Quran duk cerita. Dia kata Nabi Musa mu tahu dah kat situ anna fiha qauman jabbarin. Ada puak samsing, puak gedebeh. Ganah. Tak okey nak suruh puak kita pergi serah nyawa ke apa tu. Lalu dia kata masuklah mu. Apa ni? Mu dengan Tuhanmu, mu ajak Tuhanmu pergi perang. Allah, penat juga orang ni.
Siapa perekat tu? Suruh Nabi dengan Tuhan pergi perang. Faqatila. Mung dengan Tuhan mu pergi lawan buat tu biar kalah. Inna hahuna qaidu, kita nanti tunggu ya sini. Mu benar tak panggil buat kita pergi? Oi kata nak ayat penak Bani Israel ni. Bahasa apa tak tahu. Ni Tuhan cerita dalam Quran. Lagu tu perangai dengan Nabi, perangai dengan Tuhan. Jadi akhirnya kerana itulah akhirnya Tuhan dera ni. Dan lepas tu berlaku pula peristiwa lain kan. Bila duk jalan lama ni, hak berlaku cerita apa ni anak lembu tu. Pada surah Baqarah tu. Dia ipun mah semua buat lembaga anak lembu dan anak lembu ni tebuh. Bila angin mari saja, dia buat pandai dari segi teknologi ni pandai dia buat. Jadi angin masuk dalam mulut lembu tu tebuh. Tubik. Suara apa ni kata, hidup weh lembu ni buat ngam. Akhir pakat sembuh lembu. Masa tu Nabi Musa pergi munajat di Bukit Tursina. Jadi macam-macam cerita lepas pada tubik daripada Mesir ni. Kisah Bani Israel. Sehingga akhirnya bila Nabi Musa balik, Nabi Musa suruh kereta supaya membunuh antara satu sama lain. Nak bersih diri mu ni, buat-buat mu ni, mu kena bunuh mu aku. Mu tikai aku tikai mu. Masa tu Tuhan waktu orang awal gelap, siapa tak nampak siapa depan, pakak bunuh mu aku. Tu cara Tuhan nak membersihkan dosa Bani Israel pada waktu itu. Jadi banyak-banyak pesing Bani Israel ni. Jadi ini sehingga akhirnya mari zaman Nabi dalam ayat ni lah. Ayat ni pendek tapi saya kait-kait. Jadi antaranya bila mari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Bani Israel ataupun Yahudi inilah yang mempertikaikan tentang kenabian Muhammad ni. Demo ni pada ada dalam kitab suci, dia tahu. Tapi bila Nabi istihad dia ni Nabi, demo di Madinah ni menolak Nabi Muhammad. Tu cerita dah berlaku. Berlawan dengan Nabi pula sehingga akhirnya mereka berperang dengan Nabi dan ada sebahagian dihalau keluar daripada Madinah tersebut. Ini nak ayat perang apa ni Yahudi Bani Israel. Kemudian seterusnya kita pergi sikit lagi. Dalam ayat 94 dia kata fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Oleh sebab itu jika sekiranya engkau wahai Muhammad merasa ragu-ragu tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelummu kerana mereka mengetahui kebenarannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Jadi Tuhan bersih kau Nabi, bukan kata Nabi ni ragu. Tapi kerana benda-benda yang Tuhan cerita ni benda yang Nabi memang tak ada maklumat. Kisah Bani Israel ni benda ni berlaku ribu-ribu tahun. Bukan sehari dua hari zaman Nabi Musa ni, ribu-ribu tahun. Orang Arab pun tak tahu cerita ni. Tiba-tiba Tuhan cerita kisah Nabi Musa, kisah Bani Israel ke apa. Jadi Tuhan kata kalau mu rasa ragu dengan benda-benda hak aku ayat kamu ni, mu tanyalah ahli kitab tu betul kau tak betul, ada kau tak dalam tradisi mereka. Tu maksud ayat ni. Jadi Tuhan nak perkemahkan kepercayaan dan keyakinan Nabi. Dan Tuhan kata kerana itu fala takunanna minal mumtari. Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang ragu-ragu. Ayat seterusnya tu kata wala takunanna minal ladzina kazzabu bi ayatillah fatakuna minal khasirin. Dan jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan yang mendustakan ayat-ayat Allah, kerana dengan itu engkau akan menjadi dari orang-orang yang rugi. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan ke atas mereka hukuman Tuhanmu dengan azab, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Walaupun datang kepada mereka segala jenis keterangan dan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dan kebenaran Rasul-Rasulnya sehingga mereka melihat azab yang tidak terperi itu. Jadi tu heroyak Nabi Muhammad ni pertama jangan ragu. Dan pesan ni juga kepada kita lah. Kita ni bila berdepan dengan wahyu Allah, terutamanya Quran ni, kita jangan ragu. Walaupun boleh jadi akal kita tak sapa nak fikir. Akal kita ni tak sapa, tapi jangan ragu. Sebab Quran ni wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu asah. Jadi tu pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan juga kepada kita. Terutama kita orang zaman moden. Manusia zaman moden ni yang terdedah dengan sains, dengan teknologi ni yang tidak kuat ilmu agamanya,
mungkin akan terpedaya dengan ni. Pesan ni kalau kita kata wak gabung kita orang Islam, tapi orang Islam hari ni pun ramai terpengaruh dengan pemikiran moden yang kita panggil liberalisme, sekularisme, modernisme. Ni semua pemikiran-pemikiran yang mempertikaikan wahyu. Dan ni mari daripada barat. Orang barat ni bagi dia tak ada benda yang sacred dia panggil. Tak ada benda yang mulia. Tak ada bagi dia. Semua benda ni semua boleh bersoal, boleh bertikai. Tapi sesuai lah dengan dia sebab sifat Bible tu sendiri dalam Quran kata Bible ni sudah diubah, sudah dipindah dan sudah melepasi zaman. Tapi Quran ni wahyu yang kekal abadi sampai kiamat. Maka kita orang Islam sikap kita terhadap agama ni, terhadap wahyu Tuhan mesti berbeza dengan orang barat. Tapi hari ni ada sebahagian generasi muda terutamanya yang mempertikaikan cara dia berdepan dengan Quran, cara dia berujuh dalam agama, tanda-tanda mari pemikiran rasional, pemikiran sekular yang tidak menghormati wahyu. Sedangkan kita ni ada nilai yang dia panggil nilai-nilai yang sacred, putih kata yang sacred, nilai yang murni, yang suci. Tapi pemikiran barat dia tak ada. Sebab tu pengalaman yang mengaji di barat, semua benda dia soal. Habis barat dia soal belaka sehingga jadi akhir tak ada benda. Tak ada gapo. Sebab tu dia boleh buat kisah tentang Nabi, kisah dengan tak ada gapo-gapo bagi dia. Pasal dia tak ada benda yang suci. Kita ni antara kekuatan agama bila kita ada pegangnya terhadap benda yang suci. Hak suci ni antara Quran tu lah. Hadis. Ni barang suci yang kita tak boleh nak main-main. Tak boleh nak main. Kalau kita rasa tak yakin, Tuhan cabar kita. Buktilah Quran ni. Bahawa Quran ni hak Muhammad buat. Tapi hari sampai hari ni pun orang tak boleh buat. Jadi sebab tu penting ni kepada kita. Dan Tuhan kata orang yang ditipu oleh azab ni yang mula sampai hari ni pun demon ni kerana dia tak percaya. Dia tak percaya dengan wahyu Allah. Bila Nabi mari, tak kira lah Nabi zaman bila-bila, bawa wahyu Tuhan, dia kata tu kecek perio, buario tu. Kalau ni buat adalah ni bila ulama kecek, hamba sebut semua kan, bila orang alim kecek, banyak orang pertikai. Dengan dia tidak ada ilmu. Bukan kata Tok Alim ni 100% maksum. Dia tak ada Tok Alim ngaku dia maksum. Tapi kita nak bersoal ni biar tahu tarah kita. Orang alim ni orang yang boleh tegur dia, bahas dia, alim supaya dia juga. Tu baru betul. Orang supaya kita ni tak boleh nak buat kongsi-kongsi. Supalah ahli ekonomi. Orang nak cabar pemikiran ekonomi ni kena orang yang ahli juga dalam bidang ekonomi. Kalau kita tak ngaji ekonomi, tak erti ekonomi, kita tak boleh cabar. Kita tak boleh kritik orang. Tu asas yang paling penting. Tapi hari ni ramai dengan kita berkecek bab agama ni dengan tidak ada ilmu. Tu jadi masalah. Hak ni kena jagalah. Hamba pesan semua sebab ini antara kebimbangan pada akhir zaman. Kerana kita dipengaruhi oleh pemikiran barat. Semua orang rasa dia pandai. Terutama dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Facebook ni kan ramai orang bahasa lagu ni. Habis bagai dia petika, dianya baca ya, dia temu dalam Google ni memang kata saya baca dalam Google. Betul. Google ni kita tulis ke apa tubik sana bagai-bagai. Tapi bila kita ada maklumat dalam Google, belum tentu kita berilmu. Sebab tanpa sebut semua, kalau kita baca buku perubatan ke apa dalam internet atau beli buku, puluh-puluh butir buku perubatan kita baca, siapa kita ingat nama penyakit istilah. Tapi boleh jadi doktor kau. Kita ni boleh jadi doktor kau dengan baca buku tu. Boleh kau kita buka klinik. Tu soalan dia. Walaupun kita boleh sebut segala jenis penyakit, kita boleh bahas dengan doktor. Sebut penyakit tu, penyakit ni, pucuk penyakit. Tapi boleh kau dok kita jadi doktor? Tak boleh jadi doktor. Pasal kita tak ngaji cara dia, kaedah dia. Tak ada orang nak beri ijazah kita. Dan kita nak buka klinik, orang tak boleh lesen. Walaupun kita boleh royak sebenarnya sebab kita tak ada kelayakan yang mengikut kaedah ilmu. Itu kita nak faham. Sebab bab undang-undang kita boleh kecek bab undang tu, undang dia sebut istilah undang-undang tok, undang-undang pelbagai, undang-undang jenayah, kita boleh sebut belaka. Tapi tak ada ECJ, tak ada gapo, boleh jadi lawyer. Tak boleh jadi. Orang kata lawyer buruk yang mu ni. Aku panggil lawyer juga, tapi lawyer buruk. Mu tak boleh jadi lawyer, mu tak boleh pergi mahkamah. Walaupun mu boleh sebut belakang, pasal mu tak ada kelayakan.
Sebab setiap profesional ni dia ada badan yang mengawal. Orang nak jadi arkitek, dia ada badan arkitek. Demo ni kena register, disahkan oleh persatuan dia. Nak jadi lawyer, ada disahkan oleh bar council. Nak jadi doktor, ada perubatan apa? MMA kalau dia panggil. Hak ni akan ngesah ni boleh jadi doktor. Ada orang buka klinik dengan bodoh akhir nak tutup. Ada 2-3 kes di Kelantan, tak usah sebut nama. Soho klinik dia ni hebat. Tapi akhirnya pecah rahsia, tak ada klien kes. Jadi diarahkan tutup klinik. Tutup, akhirnya jual direct selling. Tu nak ayat contoh. Kita nak jadi unggul apa boleh? Engineer. Engineer ni ada badan dia. Badan profesional yang mengawal dia. Bukan boleh lagu tu. Sebab tu bila kita kecek bab agama, jangan buat mudah. Bab agama. Asal boleh baca dalam internet, boleh cari dalam Google, kita rasa kita pandai, kita boleh bahas belakang. Ini masalah yang menimpa ummah pada akhir zaman. Sini punuhnya agama. Jadi sepakat jaga. Benda lagi ni kita kena pakat jaga sebab takut turun bencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kita berhenti situ dulu sebab kalau kita sambung mungkin panjang. Cuma kalau boleh baca sehingga ayat 98, kita boleh berhenti situ. Tuhan kata falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Dengan kisah Firaun itu, maka ada baiknya kalau penduduk sesebuah negeri beriman sebelum mereka ditimpa azab, supaya imannya itu mendatangkan manfaat menyelamatkannya. Hanya kaum Nabi Yunus sahaja yang telah berbuat demikian tatkala mereka beriman. Kami elakkan azab sengsara yang membawa kehinaan dalam kehidupan dunia dari menimpa mereka, dan kami berikan mereka menikmati kesenangan sehingga ke suatu masa yang kami tentukan. Jadi Tuhan royak tadi, orang yang menentang Nabi, menolak wahyu Tuhan ni, semua Tuhan atas azab. Diberikan bencana, hancur lebur apa semua sekali. Yang kita baca kisah Nabi Hud, Nabi Soleh, kaum Samud dan sebagainya. Tapi Tuhan kata, kalau kampung tu, rakyat kampung tu berimik, insya-Allah dia akan selamat. Sebab iman ini boleh menyelamatkan kita daripada azab, daripada bencana Tuhan, seperti mana kaum Nabi Yunus. Kita duk baca surah Yunus ni. Jadi sebagaimana kaum Nabi Yunus. Dalam banyak-banyak ni kaum Nabi Yunus saja selamat. Kaum Nabi-Nabi lain hatu peracun belaka sebab mereka tak berimeh. Tapi kaum Nabi Yunus ni mereka berimeh. Setelah Tuhan beri tempoh, kalau dalam tak siapa lagi cerita. Tapi kalau kita baca dalam ayat lain, dalam surah lain, Tuhan ayat cerita bagaimana kaum Nabi Yunus ni Tuhan beri tempoh 3 hari. Kata wahai Nabi Yunus, menggoyak ke kaummu ni, aku beri tempoh 3 hari. Kalau tak berimeh juga dalam masa 3 hari ni, aku peracuh habis. Aku turunkan bencana. Jadi Nabi Yunus siapa? Nabi Yunus siapa? Hari yang pertama, katalah hari ni dia goyak. Esok hari pertama. Esok ni tak berimeh juga. Tak berimeh tu, Tuhan hantar apa? Apa langit jadi gelap. Dalam tafsir sebut tu, Tuhan hantar langit jadi gelap. Awal berrupa-rupa mai gelap gugup ni. Kalau kita kata pemenang musim banjir. Lepas tu hari kedua Nabi Yunus tunggu lagi. Hari kedua tak berubah juga. Kaum dia ni kafir juga, tak seberimeh juga buat menganyi. Tuhan hantar awal kau gelap. Kau gelap. Bila kau gelap ni Nabi Yunus bimbel dah lah. Tak boleh terbih duduk dia, kalau duduk ngaku kena. Lalu Nabi Yunus pun siap-siap tubik daripada negeri dia. Itu cerita tapi bukan dalam surah ni. Tubik daripada negeri dia, bawa diri. Bawa diri, mari hari ketiga esok kau gelak ni, kau gelak gugup. Lepas tu dengar peti ke apa, kaum dia ni panik habis dah lah. Sudah lah dia kata, betul Yunus kata. Pakak cari Nabi Yunus, nak tobat. Cari-cari tak ada kawan tu. Bawa diri sejak-sejak lagi. Kelai kabut habis, pakak teriuk, pakak gapo, menyesal bertaubat kepada Allah SWT. Akhirnya kerana dia bertaubat, nyesal, Tuhan tarik balik. Hak gelak-gelak tu jadi cerah mula apa. Berimeh belaka semua. Tapi Nabi Tuhan hukum Nabi Yunus ni kerana apa ni, bawa diri awal, tak tunggu tempoh 3 hari. Kalau kita bahasa kat lorat lah. Kalau kita kecek bahasa kita ramai-ramai ni. Jadi Nabi Yunus ni bawa diri awal, dia ni naik kapal. Naik kapal nak lari lah. Kalau kita guna bahasa nak bawa diri, lari daripada negeri dia. Bawa siapa tengah laut, Tuhan hukum dia mari apa? Mari ibu besar. Kalau kita baca dalam tafsir tu, mari ibu ni sampai kapal ni sarak-sarak nak tergelam. Berkocok dengan ombak besar ke apa ni.
Jadi demo orang kapal ni kata kita buai barang berat ni, kata buai segala barang hak ada. Tahu, tak jadi juga. Kapal tu duk sarak juga, nak tenggelam, nak masuk air tu. Lagu mana pelik ni. Barang buai habis dah. Hak tak pakar tu, tinggal hak penting-penting atas kapal ni. Nak buat mana? Akhir tak tahu nak buat. Kita tahu orang pula. Nak perangin kapal tahu orang nguni cabut uni yang pertama tubik nama Nabi Yunus. Nama dia tubik mula-mula. Gak kapten kapal tu tak tergamuk mungkin kenal Nabi Yunus ni orang jauh. Orang baik. Orang tak kena kat orang mulut pun tak ada kalau kita bahasa kampung. Nak tahu ke mana? Tak tergamuk. Nguni pula. Tubik nama dia pula. Akhirnya ngundi yang ketiga nama dia juga naik. Tak naik. Selim kau kamera hello tak naik belakang. Kita tubik nama Nabi Yunus. Jadi tubik nama Nabi Yunus dan tak ada arah lah. Kapten kapal kata tak ada arah lah kita ni, dia kata. Aku habis tel lah. Tak tergamuk tapi kat dia kata. Akhir tahu. Ada kata tahu, ada kata Nabi Yunus terjun sendiri. Tak apalah dia kata. Takdir Tuhan nama aku naik untuk menyelamatkan kamu semua. Dia terjun. Terjun tu, lepas dia terjun tu, terjun tu, ikan duk tak ada tu. Ikan nung ni ikan paus. Bukan ikan jerung, kalau ikan jerung tinggal innalillah lah kalau guna bahasa. Jadi ikan paus duk ngangung tu, mak telai dia. Pas dia telai dia ni nyelai air tu. Ribut taufik berhenti selalu. Tu kerja Tuhan. Berhenti lalu ribut taufik. Bila masuk dalam tu itulah Tuhan hukum dia. Cuma tak tahu berapa hari, ada setengah atau seminggu dia duduk dalam perut ikan tu seminggu. Ikan tu pun nak telai tak boleh dia. Telai duduk dalam mulut nak makan tak boleh. Nak makan tak boleh. Kalau kan dia masuk dalam perut dekat dia proses dalam perut tu dengan asid ke apa matilah orang ni. Tapi tak boleh nak telai, ikan pun tak boleh nak itu. Telai tu Nabi Yunus pun duduk berzikir. Pak doa dia tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asal kita baca dah dalam surah sebelum pada ni. Wa zannuni izzahba mughadiban fa zanna alla yaqdiru alai fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asal dalam surah Al-A'raf kisah tu. Jadi duk doa tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duduk lebih kurang seminggu, ikan tu pergi kehek. Ada kata dalam satu riwayat kalau silap ambo dia kata 3 hari. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Jadi ikan tu pun tak boleh nak buat ke satu dah ni duduk dalam perut pun kita sakit perut mula. Nak buat ke mana? Okey, kehek. Pergi kehek. Kehek tu kita hek tepi patah, dia molek. Tubik di patah tu lembek dah Nabi Yunus ni dah 3 hari 3 malam. Kalau 7 hari 7 malam kau letih, tak makan tak minum. Duduk terguling atas patah. Tapi Tuhan selamatkan dia kerana zikir dia tadi. Itu kisah Nabi Yunus. Cuma dalam surah ni dia sebut sikit ni ya. Tuhan sebut dalam ayat 98. Ayat lain ni tak ada kisah dia duduk dalam surah yang lain. Tapi surah ni dipanggil surah Nabi Yunus. Itu cara Allah SWT atur. Jadi dalam ayat ni kalau kita ambil mana nak selamat kita ni iman kita, amal soleh kita boleh menyelamatkan. Dalam apa keadaan sekalipun, kesusahan hidup, bila lagi waktu kita dalam PKP sebagai contohnya, tak ada benda kecuali iman kita, amal soleh kita. Sebab itulah sayangnya kalau berlaku macam baru ni PKP, kita ni tak ambil peluang untuk berzikir, semaya sunnah, baca Quran, memang rugi besar kita ni. Sebab kita duduk ingat muka lain, buat ingat orang lain. Sedangkan dalam keadaan sulit, kita kena semakin dekat dengan Allah SWT. Sebab itulah penyelamat kita. Dalam semua keadaan, bukan setakat PKP. Dalam hidup kita pun bila kita berdepan dengan ujian, berdepan dengan kesulitan, kita tak ada pilihan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ramai kita duk main muka lain, duk kaluk dengan apa ni cerita lah, dengan filem, dengan apa, dengan suka-suka macam-macam. Kita tidak sedar bahawa ini ujian Tuhan. Kita tak boleh atasi ujian Tuhan ni kecuali dengan minta dengan dia juga. Sebab susah senir dalam hidup ni, nyakit kau apa Tuhan berlaku amari. Jadi kita minta dengan dia juga untuk selesai masalah. Dan kita ni PKP kita sama lagi. Siapa? Ingat ke habis hari ni lah. Sama pula sampai akhir Disember. Akhir Disember pun tak tahu lagi tu. Silap-silap fakta rupiah pun tak tahu. Jadi kalau kita tak pakat beringat, tak pakat berdoa kepada Allah SWT, mengatur hidup kita mengikut peraturan, kita akan berdepan dengan masalah semua. Jadi sebab tu disiplin diri ni
amat penting. Disiplin kita dengan Tuhan, disiplin kita dengan undang-undang yang ada. Kita tak boleh kata hak ni kajian nak menyusahkan kita, sebenarnya untuk keselamatan diri kita. Kita jangan jadi tolol supaya orang mereka. Orang mereka ni ialah moden tapi tolol, bagi apa tolol? Orang buat SOP apa ni PKP Pulauan berapa semua habis, akhirnya jadi masalah. Indonesia baca tu. Indonesia ni siapa kita takut Tuhan lebih pada takut coronavirus. Akhirnya mati tak ada pasal-pasal. Siapa doktor pun mati ramai. Jadi janganlah kita buat benda-benda lagu tu. Buat lagu tu. Agama ni ajar banyak perkara. Jangan kita lebih pandai pada orang lain. Kena kalau dah buat agama ni majlis fatwa, mufti itulah tempat rujukkan kita. Jangan kita rasa pandai pada tok peti. Tok peti tu dia nak boleh buat istinbat tu, dia baca banyak, dia rujuk banyak, dia bicara banyak. Kita baca sebutir dua je kita. Tu pun baca dalam internet. Baca internet kok roaming. Kok roaming kita Arab kita tak boleh baca, tapi pandai lebih pada tok peti. Jadi masalah jugalah kita. Jadi kena betul-betul lah insya-Allah. Pakak-pakak doa supaya Tuhan mempermudahkan kita, memberi kelepasan daripada ni supaya dilepaskan daripada ujian yang besar. Banyak kita baca doa, berzikir dan bermunajat insya-Allah. Jadi kita bertilu setakat tu, insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. Kalau dia kita pun habis sekali kuliah lagi sehingga akhir ayat ini insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma wa hab lana hukma wa alhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.